Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini kes Zara Khairina selepas didedahkan oleh Saifuddin Nasution Ismail berkait dengan spekulasi, cerita fitnah dan sebagainya. Kemarin kita sudah dikejutkan bahwa 5 individu pelajar bawah umur akan didakwa kerana dituduh didakwa membuli Zara Khairina. Sebenarnya aku pun terkejutlah kan bagaimana sampai berlakunya kematian Zara Khairina. Pembuli-pembuli seperti ini masih kanak-kanak. Mereka mungkin tidak tahu pun apa yang mereka buat itu boleh menimbulkan kesedihan, kemurungan sehingga boleh menimbulkan perkara yang tidak pernah kita jangka. Paling teruk sekali apapun Zara Khairina mati, meninggal, jatuh daripada tingkat 3 itu. Apa yang berlaku sebelumnya pun kita tak tahu. Tapi kali ini kita nak tahu pula bahawa semua geng mesin basuh mesti perjelas perkara sebenar kepada pengikut. Sekarang ini yang aku dok hairan, okeylah kita cerita tentang mesin basuh. Aku secara yakin dan tekal tidak menyokong dan aku menafikan, aku menyangkal teori mesin basuh ini. Kenapa? Berapa besarkah mesin basuh yang digunakan untuk memasukkan sebuah tubuh, sebujur tubuh? Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, mari saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun transfer factor for life. Bagi mereka yang mempunyai masalah kesehatan, bagi mereka yang mau kekal sehat, apapun masalah kesehatan Anda, sehinggalah yang ada kanser, dengarkan baik-baik berita baik yang baru hebat ini. Ini terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak berfungsi lagi dengan sepatutnya, kita susah sembuh daripada penyakit. Bahkan penyakit-penyakit yang biasa-biasa pun akan melekat di dalam tubuh badan kita. Kita berulang-ulang kena penyakit dan paling teruk sekali kita kena autoimun. Autoimun seperti asma, gout, dan macam-macam lagi. Semua itu disebabkan imun badan kita yang bercelaru. Tapi terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, menjadi kuat, dan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita dididik menjadi kuat, bijaksana, ia akan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit itu dihapuskan oleh imun badan kita sendiri, maka kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Terapi imun ini tidak menyembuhkan penyakit, tetapi mengajar, mendidik, menguatkan imun badan kita sehingga 400%. Lalu dengan kekuatan imun badan itulah kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera ini. Dan ingat, ini ialah produk yang ajaib, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran, dan penemuan para doktor dan saintis yang sangat hebat di abad ini. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, halal dan luar biasa. Kalau sudah lama kau berdoa untuk kesembuhan, kalau sudah lama kau berdoa untuk penyembuhan dan cari jalan penyelesaian untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jalan yang Tuhan tunjuk kepada Anda semua. Cepat dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Dan kita teruskan ulasan yang seterusnya. Jangan lupa, ini terapi imun transfer factor. Aku terpikirlah kan, rumah aku nih ada mesin basuh. Mesin basuh di rumah saya itu bukan kecil, muat 21 kilo. Mesin basuh 21 kilo, masukkan satu tubuh untuk dicuci dalam mesin basuh, itu perkara yang paling tidak logik di dunia. Bayangkan macam mana masukkan satu tubuh, lalu kau cuci dan ditutup mesin basuh itu. Kalau tak percaya, buat demo. Kau sendiri yang menonton video nih, kau pergi ke rumah kamu, pergi coba masukkan satu patung teddy bear yang besar, boleh atau tidak masuk itu patung teddy bear. Bagaimana pula satu tubuh manusia masuk di dalam mesin basuh? Tapi yang aku hairan ialah pengikut-pengikut yang menonton channel yang fitnah itu, yang sudah sah fitnah tentang teori mesin basuh itu, boleh pula percaya. Kalau kau percaya bahwa ada teori mesin basuh, maknanya
kau percaya ada mesin basuh sebesar dewan untuk masukkan satu tubuh, tidak mungkinlah boleh masukkan dalam mesin basuh. Ini tak boleh terima. Mahkamah kalau dengar ini pasti terkejut. Dia tidak akan percaya. Tak logik untuk satu tubuh manusia dimasukkan dalam mesin basuh. Tak logik sama sekali. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itulah geng mesin basuh mesti perjelas perkara sebenar kepada pengikut. Peguam Liana Marzuki menggesa pihak yang mendakwa kononnya pelajar Zara Khairina Mahathir 13 tahun dimasukkan ke dalam mesin basuh untuk menjelaskan perkara sebenar kepada pengikut mereka. Bekas Peguam Kanan Persekutuan Jabatan Negara Peguam Negara itu berkata, ada kalanya wujud titik buta dan kilap dalam semangat untuk berjuang. Maknanya, geng mesin basuh hari ini, kalau sedar dah tersilap, eloklah diumumkan penemuan fakta ini. Cerita mesin basuh tu fake news, cerita palsu, cerita fitnah, rekaan seorang cikgu untuk konten. Peguam keluarga pun dah sahkan ia tidak benar. Dan telah tular di media sosial siapa cikgu yang sengaja buat konten itu. Yang aku hairan bagaimana seorang cikgu ni berani membuat konten yang tidak senonoh, tidak beradab dan tidak berperi kemanusiaan seperti itu. Kau cuba meraih simpati, kau cuba meraih view, tapi apa yang kau buat itu telah pun menghuru-harakan hampir satu negara. Jadi aku rasakan hukuman untuk orang yang berani buat benda tidak berperi kemanusiaan seperti ini haruslah diberikan hukuman yang paling besar. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau betul pejuang keadilan, naikkanlah posting Anda, terangkan kepada follower Anda cerita duduk sebenar, kata beliau. Semalam Saifuddin Nasution Ismail menegaskan keadilan dan kebenaran dalam kes kematian Zara Khairina perlu berdasarkan fakta dan proses undang-undang yang sah, bukannya kenyataan separuh masak, tuduhan rambang atau sentimen emosi semata-mata. Beliau menyifatkan video yang tular kononnya penuntut sekolah menengah kebangsaan agama Tun Datu Mustafa di Papar itu, Sabah itu mati akibat didera dalam mesin basuh sebagai bentuk dakwaan yang jahat. Malah katanya selepas penahanan seorang guru bahasa Inggris yang memuat naik video kononnya mangsa dimasukkan ke dalam mesin basuh sehingga tular, pendidik itu mengakui ia cuma kandungan. Saifuddin berkata hasil siasatan membabitkan 195 saksi yang dipanggil juga mendapati kematian pelajar tingkatan 1 juga tidak mempunyai kaitan dengan cucu yang di Pertuan Negeri Sabah atau kedudukan pengetua sekolah selaku istri menti seperti didakwa sesetengah pihak. Mengulas lanjut, Liana berkata kegagalan menjelaskan perkara sebenar berkaitan kes Zara akan mendatangkan fitnah kepada arwah dan pelaku sebenar. Tapi kalau sejenis geng lapor sohor, mana ada hati perut, dia akan buat deks sahaja. Dia akan spin ke lain pula. Maka wujudlah dinerakakan oleh netizen se-Malaysia. Namun pohon budi baca bahasa, jangan jadi pembuli pula, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Saya nak ulas petang ini berkaitan pengumuman Muhyiddin bahawa ada 12 parti politik akan bergabung sebagai gabungan politik yang longgar, gabungan pembangkang yang longgar. Nama pun dah longgar. Ada cita-cita pula nak tumbangkan Anwar Ibrahim, Pirah. Pembangkang yang longgar maksudnya pembangkang yang tidak punya hala tuju. Kalau yang ini pun walau tak boleh faham, aku pun tak boleh cakap apa-apa lagi. Bagaimana mungkin sebuah gabungan yang longgar ini boleh membentuk kerajaan? Walau perlu fikir itu. Bagaimana sebuah gabungan yang longgar boleh membentuk kerajaan? Kalau derang kata gabungan ini longgar supaya senang untuk berbincang,
Inilah sebenarnya yang paling sukar untuk berbincang. Gabungan longgar tidak punya dasar. Gabungan longgar tiada hala tuju. Gabungan longgar tiada ikatan. Gabungan longgar bila-bila waktu saja akan pecah. Bayangkanlah kalau 12 partai politik ini tiba-tiba jadi kerajaan. Berjaya, katalah berjaya tumbangkan Anwar Ibrahim. Coba kau pikir, apa jadi dengan ketentraman kestabilan kerajaan dengan ikatan yang longgar? Sudah tentu satu persatu boleh saja main tarik tali, satu persatu boleh saja main aku tarik sokongan, kau tak ikut arahan aku, kau tak ikut kehendak aku tarik sokongan. Akhirnya jadi apa? Jadi boneka semata-mata. Pemimpin dalam kerajaan pembangkang ataupun kerajaan yang akan menjadi longgar itu hanya akan jadi boneka. Waktu itu satu dasar pun tidak akan boleh jalan lagi. Jadi apabila Muhyiddin umumkan ini mendapat perhatian yang sangat meluas daripada kalangan para pengulas politik, para peminat politik, dan parti-parti politik. Mereka kata, bagaimana Muhyiddin boleh terfikir membentuk gabungan yang longgar? Aku pun tak tahulah. Barang yang dah longgar buat apa lagi nak beli? Aku tanya kamulah, nak beli spare part kereta. Kereta anda kerosak. Rosaklah, ada jual barang longgar. Anda nak beli kah? Aku tak nak beli. Habis aku tahu benda tu dah rosak. Belum pakai lagi, dah longgar, buat apa? Dah tahu dah tiada guna dan rosak. Jadi kamu semua kenapa pula terpengaruh dengan agenda ini? Sebenarnya agenda pembangkang, gabungan pembangkang ini sebenarnya hanya sekadar mau dilihat relevan. Perikatan Nasional sedang mencari sekutu sebab dia tahu dia tak boleh tumbangkan Anwar Ibrahim, dia tak boleh jatuhkan Anwar Ibrahim. Jadi saudara-saudara sekalian, gabungan darurat ini adalah gabungan yang sangat bagus. Sebenarnya gabungan 21 gabungan pembangkang ini semata-mata dibuat sebagai gabungan darurat. Ini satu gabungan darurat, kata Tokmudin. Gabungan yang terburu-buru, gabungan yang sudah terdesak, gabungan yang tidak boleh buat apa-apa lagi. Nak ke kiri dah kalah, nak ke kanan dah kalah, nak ke depan hancur, semua lebur. Guna sentimen politik agama bangsa pun tak jadi. Guna sentimen menuduh Anwar Ibrahim sebagai perkara yang hina pun tak jadi. Guna dengan fitnah pun tak jadi. Semua tak jadi. Jadi buatlah himpunan ataupun gabungan pembangkang longgar. Akhirnya apa jadi? Longgarlah, tiada gunanya. Salah seorang lagi netizen menyatakan bahwa bendera pilihan raya nanti bendera putih. Gabungan yang longgar nih baguslah, gunalah bendera putih. Awal-awal lagi dah tarik diri. Saya setujulah dengan apa yang Tokmudin kata ini. Gunalah bendera putih sebab longgar kan. Ping Jagoa kata, kenapa buat longgar? Kenapa tak buat yang ketat? Kalau longgar nanti umpama seluar mudah terlonde, nampak anu tu nanti memalukan. Umpama kalau dasar-dasar yang dibuat, kalau longgar senang dilanggar, mudah dimanipulasi demi menghalalkan cara. Aku dah kata tadi, samalah dengan apa yang dikatakan oleh netizen ini. Dengan adanya gabungan yang longgar ini, semua jadi longgar. Yang paling teruk sekali ialah akan ada orang yang menunggang isu longgar ini. Orang akan menggunakan isu ini untuk tembak. Siapa ketuanya? Tak tahulah. Silap-silap hari bulan, hanya ada yang jadi tunggangan semata-mata. Saya anak Malaysia kata, awal-awal lagi dah longgar, nanti akhirnya terlucut, tercirit katanya. Pepel Maus kata, nama pun dah longgar, tak payahlah, buang masa saja, tak mungkin berjaya, kata beliau. Kita sedang tunggulah apa pula komen Muhyiddin Mahathir terhadap gabungan pembangkang longgar ini. Kalau sayalah kalau saya tak percaya sama sekali lah. Gabungan yang longgar macam ni tak payahlah buat, buang masa saja diikut. Kan dah ada Perikatan Nasional, kan kamu tahu kalau betul Perikatan Nasional itu kuat, kalau betul Perikatan Nasional itu berguna,
Kenapa tidak jalan saja Perikatan Nasional? Ini ada lagi gabungan longgar dan sebagainya. Tak payahlah kamu highlightkan longgar tuh, merugikan saja. Jadi aku rasa tiada gunanya gabungan longgar itu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.